Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung subtopik 9.4 iaitu asimilasi. Okey, sebelum ini kita tengok subtopik 9.3 kan berkaitan dengan penyerapan di mana semua nutrien molekul-molekul ringkas yang dihasilkan telah diserap melalui usus kecil. Okey, so dalam subtopik asimilasi ini, asimilasi itu adalah di mana nutrien yang diserap oleh usus kecil sebelum ini akan digunakan untuk membentuk sebatian kompleks ataupun komponen struktur ataupun bahasa mudahnya nutrien yang diserap tadi digunakan oleh badan manusia, digunakan oleh sel, digunakan oleh tisu. Itu bahasa mudahnya lah. So asimilasi ni digunakan nutrien yang diserap oleh usus kecil sebelum ini digunakan untuk kegunaan sel-sel dan tisu badan. Okey, itu secara ringkas asimilasi. Secara bahasa mudah fahamlah cikgu cakap. Okey, peranan sistem peredaran darah dalam asimilasi ini, sistem peredaran darah terdiri daripada dua, iaitu sistem peredaran manusia terdiri daripada dua, iaitu pertama, sistem peredaran darah dan yang kedua adalah sistem limfa, di mana sistem peredaran manusia ini membantu mengangkut nutrien untuk diasimilasikan. Maksudnya membantu nak angkut nutrien yang diserap oleh usus kecil sebelum ini, iaitu glukosa, fruktosa, asid amino, lipid dan sebagainya digunakan untuk asimilasi. Mengangkut nutrien untuk diasimilasikan. Diasimilasikan maksudnya untuk digunakan oleh sel-sel dan tisu badan manusia. Okay, dalam proses asimilasi yang berlaku dalam sel, nutrien digunakan untuk membentuk sebatian kompleks atau komponen struktur. Ini merujuk kepada komponen struktur. Apa dia? Contohnya membran plasma kan. So itu nutrien yang diserap oleh usus kecil sebelum ini akan digunakan. So kapilari-kapilari darah di usus kecil, okay, kapilari-kapilari darah di usus kecil akan bergabung membentuk vena portal hepa yang membawa darah ke hati. Okey, kamu tengok gambar kecil kat bawah ni. Ini adalah usus kecil kan. So usus kecil, kalau kamu masih ingat struktur usus kecil adanya kapilari-kapilari darah. So kapilari-kapilari darah ini akan bergabung membentuk macam satu laluan untuk ke hati yang dinamakan sebagai vena portal hepa. Kat sini. Okay. So, vena portal hepa ini membawa darah ke hati. So, hati akan kontrol, hati akan kawal. Hati akan kawal glukosa untuk apa? Asid amino untuk apa? Nak pergi ke mana? So, hati yang akan kontrol. Kita tengok ya. Okey, kalau tadi kapilari darah bergabung membentuk vena porta hepal, laktil pula bergabung membentuk salur limfa. Okey, tadi ini kapilari darah bergabung membentuk vena portal hepal kan? Okey, laktil pula bergabung membentuk salur limfa. Okay, laktil ni yang warna oranye, kat tengah. Okey. Laktil pula bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar dalam rangkaian sistem limfa. Kan kita ada dua, iaitu sistem peredaran darah dan juga sistem limfa. Seterusnya, kandungan salur limfa, kandungan yang terkandung dalam salur limfa ini akan memasuki ductus thorax. Kita tengok ini adalah ductus thorax. Ductus thorax yang kemudiannya mengalir ke dalam vena subclavicle kiri bawah dia. Okay, gambar ni tak di zoom, so kamu tengoklah.
Okay, vena bawah ductus thorax tu ada vena subclavicle kiri. So kandungan salur limfa tadi dia akan masuk ke ductus thorax, kemudiannya dia akan ke dalam vena subclavicle kiri. Okay. Lipid pula akan diangkut oleh darah ke semua sel badan. Okay. So ingat sistem peredaran manusia ada dua, sistem peredaran darah dan ini sistem limfa. Penting kedua-duanya kerana kedua-duanya saling melengkapi. So untuk asimilasi ini, kamu perlu tahu kapilari darah bergabung membentuk vena porta hepa untuk membawa darah ke hati. Lektil pula bergabung membentuk salur limfa. Kandungan salur limfa itu dia akan memasuki ductus thorax yang kemudiannya mengalir ke dalam vena subclavicle kiri. Tak ada apa. Kamu perlu tahu yang itu sahaja. Okey, kemudian kita perlu tahu pula apa fungsi hati dalam asimilasi ini. So asimilasi ini berkaitan dengan struktur hati lah. Okey, so hati yang akan kawal. Hati merupakan pusat kawal atur yang mengawal kuantiti nutrien yang masuk ke dalam sistem peredaran darah. Ini adalah hati. Okey, hati menjalankan 3 fungsi yang utama, iaitu pertama, metabolisme makanan tercerna. Glukosa digunakan untuk respirasi sel, asid amino digunakan untuk sintesis protein plasma dan juga enzim. Kita akan tengok lagi sekejap lagi. Okey. Metabolisme makanan tercerna melalui proses pendiaminan, asid amino yang berlebihan ditukar menjadi urea untuk dikumuhkan melalui air kencing. Okay, fungsi hati yang kedua adalah penyah toksinan. Sel hati akan menyingkirkan bahan yang toksik daripada darah. Bahan toksik ini akan disingkirkan melalui air kencing. Yang ketiga, hati berfungsi sebagai penyimpanan nutrien. Contohnya, glukosa yang berlebihan akan ditukarkan kepada glycogen untuk disimpan. Okay, so itu adalah 3 fungsi hati. Okey. Seterusnya, kita tengok proses asimilasi dalam hati. Okey, proses asimilasi, ingat ya tadi, proses asimilasi ni adalah proses di mana kita nak gunakan nutrien yang diserap oleh usus tadi. Sekarang hati yang akan gunakan. So, macam mana hati akan gunakan? Senang saja, kamu tengok dekat gambar pengangkutan nutrien serta asimilasi dalam hati dan sel. Ini adalah gambar ajar ringkas di bawah ni. Okey. Usus kecil ada karbohidrat yang dimakan tadi kan. Karbohidrat, protein, lipid semuanya dah melalui proses pencernaan sehingga proses penyerapan di usus kecil di mana karbohidrat yang kita makan membentuk glukosa, protein membentuk asid amino, lipid akan membentuk asid lemak dan gliserol kemudian kembali menjadi lipid. Okey, kita juga sudah tengok tadi kapilari darah pada usus kecil akan bergabung membentuk vena portal hepar. Jadi, glukosa, asid amino, lipid glukosa dan asid amino ini akan diangkut melalui vena portal hepar ke hati. Okay, glukosa dan asid amino akan diangkut melalui vena portal hepar ke hati. So, apa yang hati buat adalah pertama kita tengok dulu asid amino. Hati akan mensintesiskan protein plasma dan enzim kepada asid amino. Asid amino berlebihan ini tidak boleh disimpan dalam badan dan jadi hati akan uraikannya melalui proses pendiaminan. So, kamu tengok kat bawah ni, asid amino berlebihan ini akan mengalami proses pendiaminan untuk menjadi urea, kemudian dia akan dikumuhkan ataupun disingkirkan. Okey. Yang kat sini. Okey. Yang kedua, yang pertama tadi, hati akan sintesis protein plasma dan enzim.
Okey. Apabila bekalan glukosa tidak mencukupi, hati juga boleh menukarkan asid amino kepada glukosa. So, itu adalah proses asimilasi dalam hati untuk asid amino. Okay, yang kedua, kita tengok pula glukosa. Glukosa dalam hati akan digunakan untuk respirasi sel. Warna biru cikgu guna untuk glukosa. Okay, respirasi sel mengikut keperluan badan, dan kalau ada glukosa yang berlebihan akan ditukarkan kepada glycogen. Okay, glukosa berlebihan ditukarkan kepada glycogen dan disimpan di dalam hati. Apabila aras glukosa dalam darah menurun dan badan memerlukan tenaga, glykogen yang tersimpan tadi boleh ditukar semula kepada glukosa. Okay. Apabila simpanan glykogen mencapai tahap maksimum, glukosa dah simpan kepada glykogen. Kalau glukosa kurang dalam aliran darah, darah, glykogen boleh ditukarkan kembali kepada glukosa untuk mengalami proses respirasi sel dan sebagainya. Tetapi sekiranya glykogen ini mencapai tahap maksimum, glukosa yang berlebihan tadi akan ditukarkan menjadi lemak. Okay. Sebab dah banyak storage dah penuh dah storage dengan glycogen, dia akan tukar menjadi lemak dalam badan. Okey, so itu adalah proses asimilasi di dalam hati. Ingat ya, asid amino dan juga glukosa apa yang terjadi. Okay, senang saja kalau kamu tengok rujuk gambar ajar ni, insya-Allah boleh faham. Okey, seterusnya kalau tadi kita tengok bahagian sini kan, okay, iaitu proses asimilasi di hati. Sekarang kita tengok proses asimilasi dalam sel. Kita nak tengok dalam sel. Okay, untuk asid amino digunakan untuk sintesis protoplasma baharu dan juga membaiki tisu yang rosak. Okay, ni. Sintesis protoplasma dan juga baiki tisu yang rosak. Asid amino juga digunakan untuk sintesis hormon dan juga enzim di dalam sel. So, asimilasi ni senang je. Guna macam mana nutrien tersebut. Bahasa mudahnya lah. Okay. Yang kedua, kita tengok pula glukosa. Glukosa dioksidakan melalui respirasi sel. Ingat lagi tadi kan? Respirasi sel. Okay. Glukosa dioksidakan dalam badan, dioksidakan akan membebaskan tenaga, air dan juga karbon dioksida. Manakala glukosa yang berlebihan disimpan sebagai glycogen di dalam otot. Okay, dalam otot. Dalam hati kan. Kalau dalam sel, dalam otot lah. Tenaga ini digunakan untuk proses sel seperti sintesis protein. So, banyaklah kegunaan tenaga. Okey. Seterusnya adalah lipid. Okey, lipid seperti fosfolipid dan kolesterol ialah komponen utama yang membina membran plasma. Lemak yang berlebihan disimpan dalam tisu adipus yang terdapat di bawah kulit sebagai tenaga simpanan. Dalam keadaan kekurangan glukosa pula, lemak akan dioksidakan untuk membebaskan tenaga. Okay, so itu adalah proses asimilasi dalam sel untuk lipid. Okay, kalau tengok daripada gambar rajah ni pun insya-Allah kamu boleh terangkan. Okay. So ini adalah penerangan sahaja. So sampai di situ sahaja untuk asimilasi. Kalau ada soalan boleh tanya ya. Kamu cuba dulu baca, insya-Allah boleh faham. Kalau tak faham, kalau ada persoalan untuk faham, boleh PM cikgu. Okey, terima kasih.